salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna asy-syekh Daud ibn Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imamul Ghazali at-Tusi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadaratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita iaitu kitab Minhajul Abidin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan lagi kefahaman kita tentang perkara-perkara yang berkait dalam soal kehidupan dan akhlak kita dalam menjalani diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kehambaan ini menjadi kelayakan untuk kita menjadi tetamu Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung di mana? Muka surat 3. Dan demikian lagi kata Sayyidi Ali Shazuli. Okay, baik. Saya baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan demikian lagi kata Sayyidi Ali Asyazuli radhiyallahu anhu, padahal menunjukkan keadaan puji segala akabir akan dia, barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil wasilah dengan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan demikian lagi masyhur pada antara setengah daripada orang yang salihin bahawasanya rohaniyah Al-Ghazali hadir pada tatkala membaca kitabnya
Dan demikian lagi barang yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi pada kitab Takhrij Ahadith Al-Ihya dan Ibnu As-Subki di dalam tabaqatnya dan yang lain daripada keduanya beberapa karamat yang ajibah pada waktu hidupnya dan kemudian daripada matinya. Maka adalah yang demikian itu setengah daripada yang amat besar jalalnya dan kamalnya barang yang pada itu memadalah kelebihan pada orang yang hendak mengiktikadkan dia akan besarnya qadarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu anhu fahamnya seperti laut, maka tiada di dalam laut itu barang yang ada padanya daripada beberapa jauhar dan telah mencengangkan tingginya oleh langit dan di mana minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Maka maksudku, terjemahkan maksud kitab minhajul abidin, barang yang dapat ku faham daripadanya jua, dan barang yang lainnya ku tinggalkan bagi ahlinya dan aku taslimkan empunya minuman. Maka inilah ketika masuk penaruh bagi hari kiamat, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik. Ni kita sambung lagi, masih lagi di bahagian muqaddimah kitab. Muqaddimah ni yang tulisnya iaitu Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud ni dia tak sempat hidup zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali bila? Imam Ghazali 500 tahun hijrah dulu. Syekh Daud ni lewat dah. Tapi Syekh Daud dia mengaji dengan guru dia lah. Guru dia pada guru dia sampailah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi ini dia mengaji kitab Minhajul Abidin yang asalnya dikarang oleh Imam Al-Ghazali dalam bahasa Arab. Kitab asal kitab Arab. Ni kitab Arab ada sini. Yang ni yang Arab nipis juga. Ini semua Arab. Okey, lepas tu Syekh Daud dia terjemah kan untuk kita dalam bahasa Melayu, Jawi. Asalnya dalam Jawi. Kemudian ada orang pula buat dalam bentuk Rumi. Jadi itulah jadi yang dalam mukadimah ni Syekh Daud yang berkata. Okey, kita tengok apa Syekh Daud kata. Dan demikian lagi kata dia, Sayyid Syazili. Boleh baca dengan Asyazuli pun boleh, Asyazili pun boleh. Siapa dia Sayyidi Ali Asyazuli atau Asyazili ni? Itu ulama besar. Wali Allah dan pengasas kepada tarekat wajib. Kemudian ulama hurai. Apa yang maksud ilmu wajib tu? Ilmu yang wajib kita kena mengaji 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itu fardu ain. Lain daripada tu dia tak masuk dalam fardu ain. Kemungkinan dia masuk fardu kifayah ataupun sunat. Sahkah membahaskan tentang hal-hal ibadah. Bab semayang kita, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni membahaskan tentang dalaman kita. Masalah hati, masalah ikhlas tak ikhlas, macam mana nak ikhlas, ujub, riak, macam mana nak buang. Yakni yang lebih kepada penyakit mazmumah. Dan nak digantikan dengan mahmudah. Mahmudah benda-benda yang baik, mazmumah benda-benda yang jahat. Jadi ilmu tasawuf dibicara bab tu. Okey. Kemudian dalam ilmu tasawuf ni pula dia ilmu yang kita mengaji ni, kitab kita mengaji ni bahagian ilmu tasawuf. Ilmu tauhid dan ilmu fiqh adalah ustaz-ustaz lain yang mengajar sini. Jadi ilmu tasawuf ni kita pakai kitab ni. Dan dalam pengajian kita mengaji ilmu tasawuf ni dia mengajar kita tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun
supaya bersih jasad tu. Kadang-kadang bukan setakat tiap-tiap hari, dalam sehari tu pun 3-4 kali kita mandi supaya badan kita bersih. Begitu juga hati kita. Hati kita dibersihkan, maka hati kita akan kotor. Bila hati kotor, dia jadi busuk. Bila hati busuk tu, yang hati dia suka mendengki kepada orang. Bila hati tu jahat, hati tu akan jadi sarang kepada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang jahat. So, ialah mengamalkan. Setakat belajar memang senang. Betul tak? Setakat baca tajuk tentang ikhlas. Okey tuan-tuan, ikhlas ni gini. Jangan kita ungkit-ungkit dah. Itulah ikhlas. Silat. Maka ulama meletakkan satu garis panduan macam mana nak beramal. Maka nak beramal itulah terlahirnya yang kita panggil sebagai tariqah. Atau orang kita sebut tarikat. Tarikat ni lah yang disusun oleh guru-guru, oleh tok-tok guru, alim ulama, disusun. Macam mana nak beramal supaya hati ni bersih, supaya hati ni dekat dengan Allah. Maka terlahirlah beberapa tarikat ikut kepada nama guru tu. Kalau macam Imam Syazuli, nama tarikat dia tarikat Syazuliyah. Sebab dia yang susun. Dia yang pengasasnya. Dia yang susun, okey, pagi nak zikir apa, petang nak zikir apa, malam nak baca apa. Itu amalan-amalan tarikat. Ada banyak lagi tarikat. Ada tarikat Ahmadiyah. Kalau dulu tarikat Ahmadiyah ni terkenal di kalangan golongan Arkam. Okey, tarikat tu tak sesat, tapi kadang-kadang ada orang yang tak faham, dia yang menyesatkan tarikat tu. Tarikat Ahmadiyah ada, tarikat Idrisiyah ada. Sebab apa nama dia lain-lain, bergantung pada guru yang susun tarikat. Tarikat Nasyabandi Khalidiyah, ada Nasyabandi Mujaddidiyah. Lepas tu ada banyak lagi, ada tarikat Syatariyah. Tarikat Syatariyah ni dikatakan, ada setengah pandangan ulama mengatakan tarikat Syatariyah itulah tarikat yang diguna pakai oleh Al-Imam Mahdi di akhir zaman. Wallahu alam. Tapi ada pendapat kata begitu. Tarikat Syatariyah. Lagi ada tarikat As-Samaniyah. Tarikat Samaniyah, pelopor dia, pengasas dia Syekh Muhammad Saman. Sebab tu nama dia tarikat Samaniyah. Jadi ada banyak tarikat. Dan boleh dikatakan hampir semua ulama-ulama silam kita, tok-tok guru zaman dulu, semua bertarikat. Kalau kita kaji sejarah, kalau dalam buku sejarah tu kan, tokoh-tokoh yang lawan British, yang lawan Jepun, semua bertarikat. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong bertarikat, Mat Kilau bertarikat, Tok Janggut bertarikat, semua bertarikat. Tarikat ni kalau orang tak faham, dia akan hukumkan sesat. Memang saya tak nafikan ada tarikat yang sesat. Tapi jangan sebabkan satu sesat tu, kita nak hukum semua sesat. Takkan kita jalan sini, kita nampak ada kereta wajar masuk gaung. Kita pun hukum semua wajar masuk gaung. Mana boleh. Nampak? Yang tarikat. Ada pun tarikat lain, tak ada masalah. Tarikat ni adalah macam seorang ulama, seorang tok guru, dia susun beberapa amalan yang nak diamalkan dan tujuan amalan tu untuk dekat dengan Allah. Itulah namanya tarikat. Sebab tu lain tarikat, kadang-kadang lain cara. Cara dia berbeza ikut tok guru tu lah. Dia nak letak macam mana cara dia. Yang ada yang macam-macam amalan lah. Ada yang baca Hizib Bahar, ada yang baca macam-macam bacaan. Kalau nak senarai itu banyak sangat lah. Kemudian pula, dari segi amalan zikir ni, dia ada dua pecahan dia. Satu namanya zikir hasanat, satu lagi namanya zikir darajat. Zikir hasanat apa dia? Zikir hasanat ialah zikir yang umum. Tak perlu ditalkin, tak perlu talkin tu maksudnya bimbingan, tak perlu bimbingan dan tak perlu nak diambil dengan ijazah. Di zikir hasanat. Zikir hasanat contohnya macam mana? Wirid lepas mayang, tahlil. Lagi kita baca apa lagi? Maksurat. Itu semua tu. Itu dipanggil zikir hasanat.
Apa maksud zikir hasanat? Zikir yang hasan, yang mendatangkan kebaikan bagi orang awam, bagi orang umum. Ada pula satu lagi zikir yang kedua, namanya zikir darajat. Zikir darajat ni zikir yang nak mengangkat derajat seseorang. Maknanya inilah zikir yang dia menghantar. Jadi zikir darajat ni zikir yang lagi kuat untuk menghentak nafsu dan menghentak hasutan iblis supaya diri kita makin lama makin dekat dengan Allah. Namun begitu, zikir darajat ni zikir yang memerlukan talqin daripada guru. Talqin daripada guru ni, talqin tu bukan talqin mayat tu, bukan mati tu. Talqin ni maksudnya bimbingan. Perlu dibimbing oleh guru. Dia tak boleh main-main ambil suka-suka je. Dia kena ada dipanggil khalifah. Khalifah tarekat tu, mana ketua dia, guru dia tu. Dia kena ambil secara berguru. Zikir darajat ni. Jadi bila zikir darajat ni, dia zikir kadang-kadang tinggi-tinggi lah. Contoh macam, satu hari Syekh dia kata, kamu kena zikir Allah, Allah, Allah sebanyak 10,000. Contoh. Macam tu. Itu dipanggil zikir darajat. Dia kena bai'ah, dia kena berjanji dan ambil ijazah daripada guru tu. Selalunya yang bertarekat ni orang awam jarang-jarang. Tapi yang bertarekat ni selalunya golongan-golongan yang memang fokus dalam pengajian agama. Contoh macam di pondok-pondok, ulama-ulama, itu biasanya kebanyakan mereka bertarekat. Golongan Sufi. Dipanggil golongan Sufi. Kadang memang nampak pelik. Tapi itulah, kalau kita tak tahu, jangan cepat kita menghukum. Sebagai contoh, saya bagi contoh aja. Tarekat Naqsyabandi Khalidiyah. Tarekat Naqsyabandi Khalidiyah, ada istilah namanya tawajuh. Tawajuh ni maksudnya menghadapkan wajah di hadapan Allah. Maknanya, dia nak berzikir ni, berzikir seolah-olah sedang berdepan dengan Tuhan. Maksud dia. Zikir ni nak fokus, jangan ingat benda lain. Dia kena lupa benda. Telefon kena tutup, buh tepi. Ada setengah tempat, telefon tu diambil. Dia tak bagi. Pegang, ada seorang bahagian AJK yang akan simpankan telefon. Tak boleh. Supaya tak ada gangguan dunia langsung. Kemudian pula, yang lagi nampak peliknya tu, kaki dia akan duduk macam tahiyat akhir, tapi terbalik. Kalau tahiyat akhir, kaki mana yang akan angkat ke belakang? Takut sini lain pula. Sama tak? Belah kanan kan? Belah kanan. Tapi kalau zikir tarekat Naqsyabandi ni, dia angkat belah kiri. Dia duduk tu terbalik. Dia belah kiri yang diangkat. Itu satu. Kemudian dia akan ambil kain. Tutup. Muka-muka sekali tutup. Lepas tu dia pegang dua tasbih. Satu tasbih panjang, satu tasbih pendek. Sebab tu kita pernah jumpa tak ada orang jual tasbih pendek. Tasbih pendek tu ada sebab zikir. Dan biasa tak jumpa tasbih, dia betul dia ada tali tepi. Atau ada biji-biji. Kita kadang main beli je. Ada makna tu. Itu untuk kira. Dah sekali tarik, ini tarik satu. Sekali pusing, ini tarik dua. Macam tu. Dia ada kiraan-kiraan dia. Itu semua tasbih-tasbih yang digunakan golongan-golongan tarekat lah. Jadi tasbih panjang, tasbih pendek. Tasbih panjang tu sekali pusing, sekali dengan pangkal dia ni dikira 100. Bila tarik dah 100, yang pendek dia tarik 1. Yang satu tu ada 10 ke saya tak ingat. Lepas tu 10 kan. Tarik jadi 1. Tarik jadi 100 kali 10 jadi berapa? 1000. Tu dikira tarik sekali tu 1000. Itu yang dizikir Allah, 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 Allah. Itu dia cara pegang pun dia ada cara supaya dia jadi laju. Tarik dia tu. Itu zikir. Dia selubung. Tapi kalau orang tak tahu, dia akan tengok pelik. Ni apa macam pocong nak ni dia. Tapi dia ada sebab. Kenapa dia buat macam tu? Tujuan diselubungkan supaya jangan tengok benda lain. Supaya kita fokus pada zikir kita. Allah, Allah, ingat Allah. Kalau buka, nanti dia tengok kawan dia. Tengok pula kawan dia naik syekh gini.
Orang tu digelak dengan kawan dia. Dah jadi tak fokus zikir. Itu sebab dia suruh. Sebab tu ada jenis tarikat dia suruh tutup lampu. Tarikat Ahmadiyah kalau tak silap, tutup lampu. Tengah malam pukul 12, okey tutup lampu. Kumpul ramai-ramai. Dia macam-macam lah. Lain tarikat, lain cara. Kalau tarikat Syatariah, dia tak buat ramai-ramai, dia buat seorang-seorang. Seorang-seorang duduk ujung sana, seorang duduk ujung sana. Zikir sendiri-sendiri. Dia zikir tak kuat, zikir pelan. Dia macam-macam lah. Macam-macam ni. Apa-apa pun tujuan dia bukan nak buat benda-benda belik. Bukan khurafat dan sebagainya. Tapi tujuannya nak mencuci hati untuk dekat dengan Allah. Supaya hati ni dilatih. Itu istilah ilmu tasawuf dipanggil apa nama kataan tu lupa dah. Riadah. Istilah ni dipanggil riadah. Riadah ni makna latihan. Untuk melatih hati ni ingat Allah selalu. Mulut kita kadang-kadang tak biasa sebut nama Allah. Jadi nak bagi biasa mulut ni. Sampai mulut ni akhirnya dah lazim. Bila mulut ni zikir lisan, mulut. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang kita zikir wirid pas mayang tu salah satu bentuk permulaan lah. Tapi itu hanya zikir hasanat. Dia sampai dia naik masuk tarekat baru jadi zikir darajat. Mula dengan mulut sahaja. Kemudian zikir fi'li, zikir perbuatan. Zikir perbuatan ni sembahyang, perbuatan-perbuatan yang kita buat menjadikan kita ingat pada Allah. Kerana zikir maknanya ingat. Zikrullah artinya ingat Allah. Jadi perbuatan-perbuatan tu dia akan inilah orang cakap apa, tok syekh dia, guru dia akan wajibkan anak murid dia. Okey, contoh duha tak boleh tinggal. Contoh dia wajibkan. Asal hukum sembahyang duha kan sunat. Tapi bila dalam tarekat ni